Penyalahgunaan dadah jenis amfetamin type stimulant secara mendadak sejak 2017. Pada 14 November 2021, Berita Harian telah melaporkan dalam Op Jihad Dadah 2.0 hasil serbuan di 7 sarang penagih seluruh Terengganu bahawa seramai 2 wanita masing-masing berusia 13 dan 14 tahun antara 607 yang telah ditahan. Kebelakangan ini, isu penyalahgunaan dadah semakin hari semakin membesarkan. Penyalahgunaan dadah ini merujuk kepada penggunaan dadah secara tidak sah atau berlebihan yang boleh menimbulkan kesan negatif kepada individu yang menggunakannya dan juga kepada masyarakat secara keseluruhan. Ia melibatkan pengambilan dadah di luar penggunaan yang ditetapkan oleh pakar kesihatan atau penggunaan dadah tanpa persepsi doktor. Penyalahgunaan dadah boleh merangkumi jenis dadah termasuk dadah haram seperti ganja, kokain dan syabu serta dadah yang disyorkan oleh doktor seperti ubat penenang atau ubat sakit seperti ubat batuk yang disalahgunakan untuk tujuan rekreasi atau kecanduan. Sebelum kita sembang dengan lebih mendalam mengenai penyalahgunaan dadah, mari kita kenali jenis-jenis dadah yang ada di Malaysia. Jom. Jenis-jenis dadah. Yang pertama ialah dadah opiat. Dadah opiat adalah dadah jenis campuran yang mengandungi biji popi. Antara contoh dadah opiat yang biasa kita dengar ialah heroin dan morfin. Yang kedua, stimulin, iaitu sejenis dadah sintetik yang dihasilkan melalui tindakan bahan-bahan kimia. Dadah jenis stimulin ialah seperti ekstasi, pil kuda, ais, syabu dan batu. Pengambilan dadah jenis ini memberi kesan buruk kepada individu yang mengambilnya, iaitu menyebabkan seseorang itu kehilangan selera makan, terdedah kepada risiko serangan jantung serta menyebabkan hilang kawalan mental dan emosi terjejas. Yang ketiga, ganja atau nama saintifiknya Cannabis sativa. Ganja merupakan sejenis tumbuhan yang tumbuh meliar di pelbagai kawasan tidak hanya di Malaysia tetapi ditanam juga di negara-negara jiran seperti Thailand dan Indonesia. Kesan penyalahgunaan ganja akan menyebabkan seseorang itu berada dalam keadaan hilang kawalan dan mudah berasa cemas serta curiga. Yang keempat, ketum. Suatu ketika dahulu, daun ketum digunakan sebagai ubat tradisional untuk merawat penyakit seperti kencing manis dan cacing. Terdapat 2 jenis daun ketum iaitu satu berwarna merah dan satu lagi berwarna putih dan kesan daripada pengambilan ketum ini menyebabkan halusinogenik. Bahan ini boleh bertindak dalam masa 5 hingga 10 minit setelah diambil dan tahan selama 6 jam. Individu yang mengambil dadah jenis ini kerana dadah ini mampu mengurangkan ketegangan otot dan memberi kesan peningkatan tenaga fizikal serta keupayaan melakukan kerja berat bagi jangka masa yang lama. Jadi, kenapa kita pilih tajuk ini untuk dibicarakan? Isu penyalahgunaan dadah ni merupakan isu yang sangat besar di Malaysia. Hal ini kerana dadah ni boleh dikaitkan sebagai duri dalam daging dalam masyarakat kerana dia dapat memberikan kesan yang negatif kepada kita. Tidak hanya kita sebagai seorang individu tetapi juga kepada masyarakat sekeliling. So, dengan membicarakan isu ni, kita dapat meningkatkan kesedaran tentang bahayanya dadah dan mempromosikan program-program yang ada dekat Malaysia ni, contoh program pencegahan dadah, kempen anti dadah dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan dadah. Yang pertama ialah faktor individu. Ini termasuk tekanan psikologi, masalah kesihatan mental, kurangnya pengetahuan tentang kesan dadah dan keinginan untuk mencuba pengalaman baru. Individu yang menghadapi tekanan emosi atau masalah peribadi akan mencari pelarian dalam dadah bagi menenangkan diri mereka. Seterusnya, faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh rakan sebaya, persekitaran keluarga yang bermasalah, kemiskinan, kekurangan sokongan sosial dan tekanan dari persekitaran yang mempromosikan atau membenarkan penggunaan dadah. Yang ketiga ialah faktor persekitaran. Terdapat kawasan atau komuniti tertentu yang mungkin lebih terdedah kepada penyalahgunaan dadah disebabkan oleh faktor-faktor seperti tingkat jenayah yang tinggi, akses yang mudah kepada dadah dan kurangnya akses kepada perkhidmatan kesihatan atau bantuan sosial. Seterusnya ialah faktor budaya dan media. Budaya yang mempromosikan atau membenarkan penggunaan dadah serta pengaruh media yang glamorous atau penggunaan dadah turut memainkan peranan dalam peningkatan penyalahgunaan dadah. Dan yang terakhir ialah faktor ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi, kurangnya peluang pekerjaan dan tekanan keuangan boleh menjadi pendorong kepada penyalahgunaan dadah
dalam cubaan untuk melarikan diri daripada masalah. Penyalahgunaan dadah memiliki impak yang negatif baik secara individu maupun masyarakat. Beberapa kesan negatif dari penyalahgunaan dadah ialah memberi kesan terhadap fizikal seseorang. Misalnya, gangguan tidur. Pengambilan dadah boleh mengganggu pola tidur seseorang dan menyebabkan insomnia atau tidur yang tidak berkualiti. Selain itu, seseorang itu akan terdedah kepada kerosakan organ. Hal ini kerana dadah boleh menyerang organ dalaman seperti hati, paru-paru dan jantung. Di samping itu, dadah juga memberi kesan kepada mental seseorang. Individu yang terlibat dengan najis dadah boleh mengalami gangguan mental seperti kebimbangan, depresi dan gangguan psikosis. Ini akan menyebabkan seseorang berada dalam keadaan yang gelisah, seterusnya dapat mengancam nyawa masyarakat yang berada di sekelilingnya. Dadah juga memberi kesan kepada tahap sosial individu. Mereka yang terlibat dengan najis dadah lebih cenderung mengisolasi diri mereka daripada orang ramai seperti keluarga, rakan sebaya atau mengelak daripada melakukan sebarang aktiviti sosial. Ini akan memberi kesan kepada institusi kekeluargaan sesebuah keluarga. Dan yang terakhir ialah kesan kepada emosi. Emosi penagih dadah sangat tidak stabil. Mereka boleh mengalami perubahan mood yang sangat drastik, misalnya dari perasaan gembira yang berlebihan hingga perasaan sedih yang sangat mendalam. Selain itu, mereka juga kerap merasa cemas dan bimbang yang berlebihan tanpa sebab. Undang-undang di Malaysia telah menetapkan hukuman bagi penagih dadah berdasarkan Akta Berbahaya 1952. Seseorang itu adalah dianggap melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6B Akta Dadah Berbahaya 1952 sekiranya ia didapati menanam atau mengusahakan pokok ganja walaupun sepohon dan boleh dihukum penjara seumur hidup dan disebat tidak kurang daripada 6 sebatan. Seterusnya, Akta Dadah Berbahaya 1952 Pindaan 2002 Akta A1167 telah diluluskan dan diwartakan pada 8 Ogos 2002. Dengan berkuat kuasanya akta ini, mulai 11 November 2002, penagih-penagih dadah yang menagih semula selepas 2 kali menjalani rawatan dan pemulihan di pusat seranti atau pengawasan di dalam komuniti akan dikenakan hukuman penjara selama 5 hingga 7 tahun dan sebatan tidak lebih dari 3 sebatan. Dan sekiranya mereka didapati menagih sekali lagi bagi kali keempat, mereka akan dihukum penjara 7 hingga 13 tahun dan sebatan sebanyak 3 hingga 6 sebatan. Menurut data dan statistik, antara zon kronik di mana jumlah kes penagih dadah antara yang tertinggi di Malaysia ialah seperti Pasir Gudang Johor, Tangar Perlis dan Petaling Jaya Selangor. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020, angka kes gejala dadah mengalami penurunan. Berdasarkan statistik tersebut juga, pada tahun 2016 hingga tahun 2020, negeri-negeri yang memiliki kes dadah yang paling tinggi ialah negeri Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Dan statistik umur yang lebih banyak mengambil dadah ialah dari umur 20 hingga 29 tahun. Jadi, melihat kepada statistik tadi, apakah langkah yang perlu diambil untuk menangani isu penyalahgunaan dadah? Antara usaha bagi mencegah penyalahgunaan dadah ialah NGO memainkan peranan dengan menjalankan program-program kesedaran mengenai penyalahgunaan dadah terhadap masyarakat. Yayasan Pencegah Jenayah Malaysia atau MCPF antara NGO yang sering menjalankan aktiviti dan kempen kesedaran penyalahgunaan dadah. MCPF ialah sebuah organisasi bukan kerajaan ataupun NGO yang telah ditubuhkan pada 11 Januari 1993. Pelancaran yayasan telah dilancarkan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad yang juga merupakan patron MCPF pada masa itu. Antara aktiviti yang dijalankan ialah ceramah kepada golongan remaja, pelajar sekolah, belia dan orang awam, forum dan dialog penyalahgunaan dadah, program jihad dadah seperti video pendek, larian dan camp dan program town hall discussion. Objektif aktiviti yang dijalankan adalah untuk mempromosikan kesedaran dan penyertaan awam dalam usaha mencegah jenayah dan menyumbang kepada peningkatan langkah-langkah berkesan bagi pencegahan jenayah dan pemulihan pesalah.